Assalamualaikum guys, saya Aris Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi saya ada terima satu soalan. Bang, ada tak telefon RM300 yang boleh main PUBG? Jadi dengan harga RM300 ni sebenarnya boleh dapatkan phone untuk main PUBG, tapi dengan syarat korang kena cari phone second hand dan cari phone dengan sekurangnya menggunakan chip flagship dan memori 4GB RAM dan ke atas. Dan untuk harga RM300 ni, salah satunya phone second hand yang paling membaloi untuk korang beli ialah Sony Xperia XZ1. Phone ni saya beli dekat Shopee masa awal April hari tu dengan harga RM315. Tapi sekarang harga dia pun dah naik sikit disebabkan kekurangan stok, yang mungkin disebabkan seller susah nak dapatkan phone ni disebabkan PKP. Jadi lepas PKP nanti mungkin harga dia akan turun dan boleh dibeli dengan harga sekitar RM300. Dan mungkin boleh dapat bawah daripada tu mengikut body condition phone ni. Actually dalam Shopee sebenarnya banyak phone Xperia yang lagi murah. Contohnya macam Sony Xperia XZ, XZS. Tapi kenapa saya beli Sony Xperia XZ1 ni? Ni yang saya nak bagi tahu rahsia beli phone flagship second hand ni. Jadi kalau korang nak cari phone flagship second hand yang murah, tolonglah jangan cari phone dengan Snapdragon 821 dan ke bawah. Sebab kenapa? Sebab phone dengan chipset yang lama ni, problem dia ialah mudah panas, kurang efisien dan membuatkan bateri jadi tak tahan lama. Nanti bila bateri tak tahan, phone cepat panas, nanti korang pun akan rasa macam tak puas hati dengan pembelian korang ni. Jadi kalau ada hasrat nak beli Xperia XZS ke, Pixel First Gen ke, LG V20 ke, ataupun phone yang saya senaraikan ke sebelah ni, tolonglah elakkan beli. Jadi kalau nak cari phone yang betul-betul puas hati, carilah phone flagship yang sekurang-kurangnya menggunakan Snapdragon 835 dan ke atas. Sebab chipset ni dah gunakan binaan 10nm, jadi dia lebih efisien, lebih menjimatkan tenaga dan kurang bagi masalah haba. Dan phone paling murah dengan chipset Snapdragon 835 ni, korang boleh cari Xperia XZ1 ni, ataupun ada bajet lebih, korang boleh dapatkan Xperia XZ Premium, LG V30 ataupun phone yang saya senaraikan dekat sebelah ni. Jadi saya dah gunakan phone ni sebagai daily driver saya sepanjang 2 minggu dan tanpa membebel panjang lagi, ini review saya untuk Xperia XZ1 bagi penggunaan pada tahun 2020. Pertama sekali, bila pegang Sony Xperia XZ1 ni, korang akan rasa phone ni betul-betul premium sebab body aluminium dia sangat solid dan berat dia pun just nice je, iaitu sekitar 155 gram. Tapi saya paling suka dengan design dia sebab dia ada karakter, so daripada jauh pun orang dah tahu dah yang korang tengah pegang phone Xperia. Yang saya beli ni set telco AU daripada Jepun, jadi bootloader dia pun tak boleh nak unlock untuk install custom recovery ataupun sebarang custom ROM. Dekat sebelah kanan phone ni ada fingerprint scanner yang mana memang terasa laju dan tak ada isu nak unlock phone ni. Tapi yang bestnya, dia ada 2-stage shutter release button. So korang boleh hold butang ni untuk fokus dulu, lepas tu tekan sekali lagi untuk ambil gambar. Kiranya experience dia sebiji macam kita tekan butang shutter button dekat kamera DSLR ataupun kamera mirrorless. Cuma slot SIM dia je agak pelik sikit, sampai saya kena google macam mana nak keluarkan slot single SIM ni. Sebab bila kita tarik keluar tu, dia keluar slot microSD je. Ingatkan slot dia patah, rupanya kena cungkil keluar slot SIM dalam tu. Dan phone ni pun ada IP rating IP68, tapi saya tak syorkan korang untuk celup dalam air, sebab phone second hand ni pun kita tak tahu yang body dia pernah buka ataupun tak. Dan benda yang saya paling bersyukur sangat pasal phone ni, dia masih ada earphone jack. So tak perlu risau dah pasal dongle hilang ke, tak bawa ke, dan yang penting senang nak connect ke aksesori audio. Apa yang best lagi, phone ni ada stereo speaker. So kalau main game ke, tengok movie ke, memang rasa seronok sangat dengar bunyi daripada speaker dia. Saat bulan lebih indah dari biasa, saat masa berputar. Bergerak ke bahagian hadapan, phone ni guna skrin triluminous display bersaiz 5.2 inci Full HD yang boleh digunakan untuk tengok konten HDR10. Skrin dia pun guna teknologi Bravia Engine yang ada dekat TV Sony. So color dekat skrin ni pun nampak terang,
punchy walaupun skrin dia guna IPS LCD. Aspect ratio 16:9 masa 2020 ni pun not bad sebenarnya, sebab konten kat internet pun mostly guna 16:9. Performance untuk phone ni saya memang bagi A+, sebab tak rasa slow langsung walaupun chipset Snapdragon 835 ni dah lebih 3 tahun. Buka apps rasa laju, nak buat multitasking tak ada hiccup, yang mana mungkin storage UFS dia yang sangat membantu dekat bahagian performance ni. Dan phone ni pun boleh main PUBG Mobile dengan setting smooth dan extreme. So mudahlah korang nak dapat chicken dinner dengan frame rate 60 FPS. Cuma body dia akan start rasa suam-suam sikit lepas 10 minit in-game, tapi bacaan frame rate dia still playable dalam 40 FPS macam tu. Untuk COD Mobile, korang boleh set grafik very high atau high dengan frame rate max untuk dapatkan gaming experience yang lagi enjoyable. Phone ni sebenarnya boleh support upgrade sampai Android 9.0 Pie, tapi saya stay dengan Android 8.0 Oreo sebab tak nak bagi performance dengan bateri dia drop lepas update. So kalau korang beli phone ni dan dia masih guna Android 8.0 Oreo, elakkan update kalau korang nak rasa betul-betul puas guna phone ni. Dari segi interface pun nampak clean je, sebab Sony masih kekalkan elemen stock Android dekat Xperia UI ni. So bolehlah korang dapat multitasking view yang clean dan paparan lock screen yang boleh show full album art macam ni. Satu je benda yang saya kurang suka pasal phone ni, iaitu kamera dia yang guna sensor 19MP f2.0. Gambar masa waktu siang ataupun tempat terang, so far tak ada isu sangat sebab dia boleh bagi gambar yang terang, dynamic range yang luas, cuma warna je saya lihat dia lebih ke arah kemerahan. Tapi time malam ataupun low light, gambar dia mostly cenderung untuk nampak lebih gelap, noisy, disebabkan aperture dia yang kecil, tak ada YS dan tak ada sebarang pengoptimasian daripada software macam AI ataupun sebarang penggunaan night mode. Jadi kalau compare dengan Redmi Note 9S pun, kamera Xperia Z1 ni akan nampak ketinggalan. Tapi yelah, nak banding sangat pun, phone ni dah lebih 3 tahun ke belakang. So nampaklah improvement teknologi kamera smartphone ni dah sangat meningkat dekat situ. Even Gcam pun tak boleh nak bantu sebab phone ni tak ada RAW support. Jadi memang kena terimalah kualiti gambar dia yang soft untuk low light. Tapi untuk video, kualiti dia masih baik, yang mana korang boleh dapatkan rakaman yang stabil melalui fungsi steady shot yang ada dekat phone ni. Korang boleh shoot video guna resolusi 4K, tapi saya sarankan untuk stay dengan 1080p untuk dapatkan video yang lagi stabil. Dan phone ni pun boleh ambil video slow motion 960fps, tapi resolution dia limited untuk 720p saja. Merupakan percubaan daripada kamera hadapan Sony Xperia Z1 melalui penggunaan sensor 13MP f2.0 dengan kebolehan autofocus. Walaupun kapasiti bateri dia 2700 mAh je, surprisingly, battery life dia sangat impresif. Bayangkan last charge 13 jam lepas dan saya dah guna phone ni dalam 3 jam screen on time, bateri dia masih ada lagi dalam 47%. Ni saya guna mostly untuk Twitter, WhatsApp, buka Instagram, tengok YouTube. So masa low bateri macam tu, selalu sangat dapat dalam 4 hingga 5 jam screen on time. Tapi kalau guna untuk gaming, memang cepatlah bateri dia akan turun. Tapi bolehlah dapat dalam 2 jam lebih untuk non-stop gaming. Masa charging dia pun tak ambil masa lama sangat, iaitu kira-kira 1 jam 48 minit apabila korang charge phone ni menggunakan charger Quick Charge 3.0. Saya sebenarnya terkejut bila guna phone ni sebab tak sangka yang dia boleh bagi experience yang betul-betul puas walaupun saya beli RM300 saja. Saya cukup suka dengan design dia yang premium, skrin yang cantik, performance yang laju untuk harian dan gaming, dan battery life dia boleh tahan sepanjang hari. Mulanya macam was-was jugalah dengan kapasiti bateri dia, tapi lepas pakai, saya tak rasa isu pun sebab boleh guna dari pagi sampai malam dengan SOT sekitar 4 hingga 5 jam. Cuma part kamera low light dia je yang kurang sikit. Kalau boleh guna Gcam tak ada masalah, tapi bootloader untuk set AU ni pun tak boleh nak unlock. So tak dapatlah nak enablekan RAW support untuk bagi Gcam ni boleh guna dekat phone ni. Overall, Xperia Z1 ni masih capable untuk 2020 ni, terutamanya korang yang nak cari phone yang sedap untuk harian dan gaming pada harga bajet. Dengan harga second unit sekitar 300 hingga 350 macam tu, korang boleh dapatkan phone yang design premium, skrin cantik, performance yang lancar, kamera daylight yang bagus
dan bateri life yang boleh tahan sepanjang hari. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk video kali ini. Jadi macam biasa, kalau korang suka dengan video ini, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kalau korang ada sebarang soalan ke, cadangan ke, jangan segan silo untuk bagi komen dekat bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.